So saya tolak borang tu, saya cakap saya tak nak, saya nak jadi doktor macam abang dan juga kakak saya lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bertandang di channel YouTube Ashraf Jeffrey. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. So, topik untuk hari ini saya nak berkongsi dengan anda kenapa saya sambung belajar dekat Jepun. Okay. Masa sekolah menengah, actually saya bukan tak berapa minat, tapi saya tak tahu sangat tentang Jepun kecuali Naruto dan juga One Piece. Yang tu memang saya follow rapat-rapat lah. Naruto sebab abang saya dia ada download anime Naruto, dan One Piece pun saya ada baca komik yang abang saya beli. Dulu ada apa, Kreko kan. So saya baca dekat situ lah, and so, itu saja tentang Jepun yang saya tahu. Macam sushi, sashimi semua tu memang saya tahu tapi tak boleh makan. And masa dapat result percubaan SPM, counselor saya datang, Cikgu Norlina, dia datang bagi macam borang untuk kita isi, minta beasiswa engineering ke Jepun under Yayasan Pelajaran MARA. Program tu nama Japanese Associate Degree. Saya tolak borang tu. Dekat tepi saya ada kawan nama Ikhwan. Ikhwan ni dia masih lagi dekat Jepun. Dia kerja memang power lah, memang betul-betul engineer. So saya tolak borang tu. Saya cakap saya tak nak, saya nak jadi doktor macam abang dan juga kakak saya lah. Then Ikhwan dia ambil borang tu. Dia cakap cerah, isi dulu cerah, kita tak tahu rezeki kita dekat mana. Disebabkan rasa terjentik hati dengan tazkirah tu, maka saya isi, dan ditakdirkan Allah, lepas SPM saya dapat panggilan. Lepas ada interview, dia ada interview, dia bukan senang juga. Lepas ada interview tu, saya dapat panggilan untuk masuk ke Kem Rakan Muda dekat Kelang sana untuk belajar bahasa Jepun dan juga bahasa Inggeris, which is dalam hidup saya 3 bulan dekat Kem Rakan Muda itu adalah heaven lah, itu adalah syurga. Bayangkan bangun je, mula-mula tu memang merana sikit sebab bangun, lepas tu kena roll call, kena buat senaman pagi, which is benda tu bagi saya melecehkan. But then saya fight for tak ada roll call. Saya hantar surat kepada pengarah projek. Saya bagi tahu yang roll call tu menyebabkan kami mengantuk dalam kelas dan mengganggu prestasi pembelajaran kami. So benda tu dibatalkan. Dan makan memang best gila. Kalau tak sedap kita lapor dekat pengarah, pengarah tukar dia punya apa yang masak tu. Makanan memang syok gila. So belajar bahasa Jepun dekat situ, which is saya memang tak tahu menahu tentang bahasa Jepun. And to be honest dengan anda, saya pun just hafal macam burung kakak tu lah. Apa yang ditulis tu saya tak tahu apa-apa. And ingat lagi, ni side story sikit. Masa lepas habis Kem Rakan Muda tu, saya balik ke sekolah agama menengah Falahiyah dekat Kelantan. So jumpa dengan Ustaz Effendi, tak silap saya. Then Ustaz tanya, dah belajar bahasa Jepun ni takut lupa bahasa Arab kan? So adalah seorang kawan saya tu, dia cakap, Ustaz saya tak lupa lagi Ismi, contoh nama saya lah, Ismi Ashraf Des. Kenapa saya cakap lawak? Sebab Ismi tu nama saya dalam bahasa Arab, Ashraf nama saya, Ismi bermaksud nama saya kan. So kalau nama dia Saiful, Ismi Saiful, nama saya Saiful. Des tu dalam bahasa Jepun, dia tak memberi apa-apa maksud, tapi bila kita bercakap macam watashi wa asurafu des, so dia ada des dekat belakang tu lah. So dia jadi caca marba sikit. Itu yang jadi lawak sikit lah bila jumpa ustaz tu. Okay, so belajar dekat Kem Rakan Muda ni, dan saya dapat result SPM which is sangat bagus, Alhamdulillah. Dan saya dapat offer untuk teruskan belajar dekat Japanese Associate Degree ataupun tolak. Tapi sebelum saya ambil result tu, kita orang dah kena decide lah. Sebelum ambil result SPM tu, kita orang kena decide sama ada kita orang nak join program ni ataupun tidak. Dan sebelum habis tu, ada satu robot contest dekat Unicell, which is kita orang punya senior lah. Dia orang bertanding robot. So ada seorang senpai tu, senior lah, senpai ni senior dalam bahasa Jepun. Dia pun tak ingat. Bila saya tanya dia pun tak ingat. Tapi saya tanya, masa tu saya tanya dia lah. Saya tanya, bang, belajar dekat JAD ni susah ke?
dia pun bagi tahu, dia gini dia tak kenal saya masa tu. Dia bagi tahu, gini adik, kalau adik pilih universiti yang susah, belajar memang susah gila. Tapi kalau adik pilih universiti yang senang, memang senang gila. Dia dalam program Japanese Associate Degree ni, kita kena pilih 15 universiti. So universiti mana yang kita nak? Universiti yang fokus kepada kereta ke, dia fokus kepada, tak kisahlah, dia ada jenis-jenis dia lah. So masa tu saya terdetik lah, sebab masa SPM saya belajar gila-gila. Saya belajar setiap hari, tidur sampai pukul 3 pagi. Macam hujung minggu hari Khamis, Jumaat tu, malam Jumaat tu, kadang-kadang tak tidur belajar. Boleh tanyalah kawan-kawan saya. Kita belajar sampai pukul 4 pagi, main futsal ataupun kita pergi cari hantu, something like that lah masa sekolah. And memang tak dinafikan hektik, apa benda tu memang memenatkan. So bila dia cakap kalau pilih universiti senang, so senang lah, saya pun tak fikir panjang lah. Saya pilih lah universiti yang senang. So saya pilih universiti yang senang, which is dalam list tu saya pilih 2 universiti sebenarnya. Satu Tokyo Denki Daigaku ke? Saya tak ingat lah, bukan, Koka lah, nama pendek dia Koka Daigaku. Satu lagi Takushoku University, which is saya pilih masuk Takushoku University. And masa dekat Takushoku University tu memang sempoi habis lah. Tahun ketiga memang tahun belajar, tapi masuk tahun 4, masa kena pilih lab tu, kita kena pilih tahun 4. Dekat Jepun dia tak banyak kelas lebih kepada final year project lah. So kita kena pilih lab yang mana kita nak masuk. Lab-lab yang power kawan-kawan saya dah masuk. So tinggal lab-lab yang bukan tak power tapi dia tak berapa famous. Saya pun masuklah satu lab tu. Lab tu memang sempoi gila lah. Mula-mula saya pergi setiap hari, lepas tu sensei dia bagi tahu, kau ni rajin sangat ni, jangan datang setiap hari, datang seminggu 2 kali ke, macam tu lah. So saya pergilah seminggu 2 kali. Bila pergi seminggu 2 kali, sensei marah lagi, kau ni rajin, tak boleh. Seminggu 1 kali je macam tu. Then saya pun pergi seminggu 1 kali. Lepas tu dia cakap, tak payah datang lah. Tak payah datang, siapkan final year project dekat rumah je. So memang tahun keempat saya dekat Jepun tu, saya boleh kata, nak kata useless tu tak adalah useless sebenarnya. Sebab saya hasilkan satu game iPhone ketika tu. Bayangkan 2011 saya dah hasilkan satu game iPhone iOS. Power lah 2011 kot. Masa tu tak famous lagi lah dekat Malaysia. Even iPhone pun tak ramai orang pakai dekat Malaysia masa tu. So memang kehidupan saya dekat universiti tu memang sempoi habis. Tahun keempat tu saya buat bisnes. Saya jual iPhone. Saya beli iPhone second hand dekat Jepun. Then saya bawa balik ke saya import ke Malaysia. Saya jual dekat sini, saya jailbreak, lepas tu jual dekat sini. Itu satu bisnes. Then saya pun ada buat travel agent, which is ketika tu yang mampu travel ke Jepun hanyalah orang kaya. Sebab nak masuk ke Jepun ketika tu dia perlukan visa. Then bisnes tu tak untung. Sebab kebanyakan saya punya klien tu adalah orang yang datang atas tiket, kita cakap apa, atas tiket kerja. Tapi dia contact saya sebab saya ada buat blog saya sangat aktif lah. So dia contact saya untuk saya guide dia. Tapi bila saya ni jenis, kalau makan, saya jenis enjoy makan. Saya akan makan apa yang saya nak makan saja. So bila bawa dia orang makan, dia orang tak nak makan. Sebab dia orang tengok, mahalnya nasi Arab sampai RM40, apa ke benda kan. So biasanya bila bawa dia orang jalan, saya yang bayar dia orang makan. So jadi tak menguntungkan lah. Bisnes travel saya tu memang tak menguntungkan. Tapi bisnes yang paling best saya pernah buat ialah bisnes Dumbo. Masa 2011 tu trend dekat Malaysia ialah DSLR. Jadi ada satu patung Dumbo tu yang kotak, bentuk kotak macam tu. Dia famous dekat Malaysia. Dia macam jadi model lah, jadi miniature model macam tu. So orang suka ambil gambar dia. Saya beli dekat Jepun, harga dia dalam 80 ataupun 100 ringgit macam tu. Saya dapat jual pada harga 300-400 ringgit Malaysia. Kalau dapat yang Amazon, yang Dumbo, lepas tu ada tulis Amazon Limited Edition tu, saya beli dalam 300 ringgit Malaysia. Saya dapat jual pada 2000 ringgit Malaysia. Benda tu dia legal masuk Malaysia. Kita tak payah nak sorok lalu custom dan sebagainya. Dan dalam satu kotak, satu bag tu
kita boleh sumbat masuk sampai 30 ekor macam tu. Memang syok gila berniaga ni. Tapi tak ramai orang tahulah ketika tu. Dan trend dia habis, maka habislah bisnes saya tu. So basically kalau anda tanya saya kenapa saya pergi sambung belajar dekat Jepun, adakah sebab saya minat dengan Jepun? No, saya tak tahu apa-apa pasal Jepun. Tapi saya tak adalah benci Jepun, tak ada. And memang bila duduk dekat Jepun tu, saya memang impressed dengan dia punya culture. Saya memang suka gila dengan dia punya culture. Even masa balik cuti musim panas tu, saya tengok Malaysia macam jijik gila. Ni sampah ni. Ni rakyat Malaysia tak beratur punya. Ni rakyat Malaysia kotor. Sampai level tu kita jadi Jepun ketika tu. Dan kalau anda tanya saya adakah sebab saya nak belajar engineering, tak juga. Saya punya cita-cita masa sekolah adalah medical. Saya memang nak follow kakak dan abang saya belajar doktor. Even masa masuk JAD tu pada peringkat awal, saya dapat satu tawaran beasiswa JPA untuk beasiswa lah, tak silap saya, dekat UIA untuk belajar medik dekat situ. Kawan saya ada pergi dekat sana dan saya juga dapat beasiswa dari Sunway College untuk art. Art tu memang mustahil lah saya masuk sebab saya tak ada, saya minat melukis tapi memang bakat tu tak ada dekat situ, so saya tolak tepi lah. So, kalau anda tanya saya, adakah disebabkan saya minat engineering? Tak ada juga. Saya pergi sebab nasihat senior saya tu. Dia cakap, kalau kau pilih universiti yang senang, hidup kau senang. Kalau kau pilih universiti yang susah, hidup kau susah. So, nasihat saya kepada siapa-siapa lah, kepada siapa-siapa, even kan, side story sikit lah. Saya jenis memilih makanan dulu saya suka pilih makanan. Kuih-kuih Melayu saya tak makan. Tapi one time bila saya dekat Jepun, saya cuba sashimi, which is sebelum tu saya ada satu perspektif negatif lah dekat sashimi ni. Saya kata macam hanyir lah, tak sedap lah bila makan ikan hidup dalam mulut kita lah. Tapi bila saya cuba sashimi yang mahal dekat Jepun, seriously dia ubah perspektif saya dari segi kehidupan ni. Apa-apa dalam hidup ni saya akan cuba juga dia dalam satu kali, baru saya bagi konklusi. So sama juga, kadang-kadang kita nampak tak suka benda tu, kita tak boleh kata kita tak suka. Kita cuba buat dulu satu kali, and of course lah kita kena tengok juga syarak agama kita bagi tahu macam mana kan. Kita cuba, kalau kita suka kita cakap suka, kalau kita tak suka kita bagi tahu tak suka. Jangan sebelum cuba tu kita dah judge dia. Sama juga kalau kita tak suka seseorang penceramah ataupun YouTuber tu kan, kita tak boleh terus boykot dia. Cuba dengar dulu apa yang dia nak sembang. Kalau kita tak setuju, maka kita tak setuju. Tapi jangan sesekali kita tak setuju sebelum kita dengar penjelasan dia. So, itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.